A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT kerana dengan rahmatnya kita semua diberikan kesihatan, kecerdasan fizikal, kecerdasan pemikiran sehingga kita dapat mampu lagi bersama-sama dalam program Jenasi Al-Quran secara maya ni, secara istiqamah insya-Allah. Jadi pada malam ni insya-Allah kita berada di ciri yang ke-91. Alhamdulillah. Bermakna kita telah bersiaran setiap malam sejak daripada 13 Ogos yang lepas sehingga ke hari ini dah 91 hari kita bersama dalam program Jenasi Al-Quran. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, seperti mana yang saya umumkan semalam, tetamu kita atau guru kita atau khalifah kita pada malam ni adalah tetamu yang istimewa daripada Kedah, iaitu Ustaz Tuan Haji Osman Osman Azumi bin Ahmad. Tuan Haji Osman Azumi bin Ahmad. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, guru kita pun dah ada bersama dengan kita. Tuan-tuan boleh lihat dalam video gambar yang ada. Jadi insya-Allah kita tak ada, insya-Allah boleh meneruskan program ni kerana semua pun dah berada. Cuma nampaknya kawan-kawan kita lambat sikit masuk, wallahu alam. Jadi kita teruskan sebab jadual kita memang 9.35 kita mula. Jadi kita akan teruskan. Jadi sama-samalah mari kita buka program ini dengan sama-sama seperti biasa. Kita membaca buku kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, seperti mana biasa untuk siri yang ke-91 ni, seperti mana yang saya sebutkan tadi, kita atau tetamu kita atau khalifah kita pada malam ni adalah tetamu istimewa, iaitu Tuan Haji Osman Azumi bin Ahmad. Saya rasa tuan-tuan semua mungkin kenal. Kalau tuan-tuan cari nama ni, search nama ni di internet dan sebagainya, tuan-tuan akan jumpa video dan sebagainya yang merupakan orang istimewa yang akan bersama kita malam ni. Iaitu merupakan Johan Qori negeri Kedah. Banyak tahun nanti kita sebutkan. Banyak tahun merupakan Johan Qori majlis tilawah Al-Quran negeri Kedah dan juga di peringkat kebangsaan yang selalu terlibat kan tilawah Al-Quran. Jadi bukan senang tak dapat tetamu yang jadi kita sangat-sangat butuh pada malam ni. Jadi kita akan nanti untuk segmen yang pertama kita nanti kita akan sama-sama membaca Al-Quran, di mana khalifah kita adalah Ustaz Osman Azumi yang akan memperdengarkan bacaan Al-Quran bersama-sama kita di mana biasa, iaitu program kita, iaitu kita setiap malam kita punya tujuan kita mengadakan program ni adalah untuk kita membaca Al-Quran setiap malam secara yang konsisten, 2 muka surat setiap malam. Iaitu di mana saya percaya kalau tak ada program ni pun tuan-tuan dan puan memang membaca Al-Quran setiap hari, 1 juzuk, 2 juzuk, 3 juzuk dan sebagainya. Tetapi melalui program ni kita punya target kita, matlamat kita ataupun tujuan kita mengadakan program ni adalah supaya kita dapat bersama-sama membaca Al-Quran mengikut bacaan Ustaz secara tartil, 2 muka surat setiap malam. Jadi itu dah yang kita cuba buat. Jadi melalui program ni kita dapat berjemaah
membaca Al-Quran, mengiringi bacaan ustaz kita secara tertib, insya-Allah. Jadi seterusnya selepas bacaan Al-Quran nanti, tujuan kita yang kedua adalah supaya kita dapat sedikit pengisian ilmu setiap malam, di mana kita jemput ustaz nanti selepas selesai baca Al-Quran, minta ustaz terus saja memberikan tazkirah dalam slot yang kita namakan slot sebagai slot full 10. Dulu asalnya kami namakan kuliah 10 minit, tetapi kemudian ada kita punya tetamu kita yang tukar, jadi full 10 tu maksudnya kuliah pukul 10. Jadi sebenarnya insya-Allah kita akan mendengar tazkirah daripada ustaz. Sebenarnya kita tak ada hadkan masa, jadi terpulang pada ustaz, kita akan tunggu bersama, insya-Allah. Kemudian kita akan selesai saja tazkirah ustaz sampaikan, kita akan masuk ke segmen yang ketiga di mana saya akan buka kepada ahli jemaah untuk berinteraksi dengan ustaz, insya-Allah. Jadi tuan-tuan nak tanya soalan, tuan-tuan nak sembang, nak tanya khabar, nak berkongsi maklumat, nak membuat pengumuman dan sebagainya, amat digalakkan. Tetapi terhad kepada beberapa orang ahli jemaah saja kerana masa mungkin tidak mencukupi, insya-Allah. Jadi itulah kandungan program kita yang kita jalankan setiap malam melalui program ini, Generasi Al-Quran Suratan Jawijaya ini. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, untuk malam ni, sebelum kita mulakan, seperti biasa saya nak pesan kepada tuan-tuan, kalau boleh tuan-tuan semua pasang tuan-tuan punya kamera supaya kita dapat menghadap ustaz dan ustaz menghadap kita. Itulah sunnah pengajian yang kita lakukan di surau, di masjid, di dewan-dewan kuliah, di mana guru, anak murid menghadap guru, guru menghadap murid. Jadi kalau tuan-tuan tak pasang kamera, kita pun tak pasti tuan-tuan betul fokus ke tidak fokus. Tapi kalau tuan-tuan pasang, insya-Allah guru akan nampak tuan-tuan semua bersemangat memberi fokus, dan guru pun insya-Allah bersemangat untuk meneruskan pengajaran ataupun memberi ilmu kepada kita. Jadi yang kedua, sebagai adab kita berguru ni, mohon kepada tuan-tuan tidak mengganggu ataupun tidak membuat bising semasa pengajaran disampaikan oleh guru kita. Iaitu cara dia dalam Google Meet ni, minta sangat tuan-tuan dan puan untuk senyapkan ataupun offkan tuan-tuan punya mikrofon, di mana ketika sesi bersama ustaz nanti, ustaz seorang mikrofon, tak seorang saja yang terpasang. Jadi dengan itu kita akan dapat dengar suara ustaz dengan jelas, dan kita akan dapat fokus terhadap apa yang disampaikan, insya-Allah ilmu yang disampaikan. Jadi tuan-tuan boleh buka tuan-tuan punya mikrofon nanti dalam slot yang terakhir ataupun segmen yang terakhir, iaitu ketika kita berinteraksi, slot interaksi. Jadi kalau tuan-tuan nak bertanya, nak sembang ustaz, jadi tuan-tuan boleh buka mikrofon, nanti saya akan serahkan kepada tuan-tuan untuk bercakap atau sembang dengan ustaz. Itulah perjalanan program kita untuk malam ni. Okay, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, untuk siri yang ke-91 ini, kita akan meneruskan bacaan daripada surah Al-Anfal, muka surat 183 dan muka surat 184. Jadi tuan-tuan yang ada mushaf Al-Quran boleh buka muka surat 183 dan juga muka surat 184. Kita akan baca mengikut bacaan yang bacaan ustaz nanti, iaitu ayat ke-46 hingga ke-61. Ayat 46 hingga 61, ya Allah, insya-Allah. Jadi kalau semua dah bersedia, jadi kalau tuan-tuan nak melihat pada skrin pun, insya-Allah saya dah sediakan presentation ayat-ayat berkenaan. Jadi dengan tanpa melengahkan lagi masa, saya dengan hormatnya menjemput Ustaz Haji Osman Azumi bin Ahmad untuk meneruskan program kita pada malam ini. Dengan segala hormatnya, dipersilakan Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين
ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط. وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه وقال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله شديد العقاب. إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم من يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم. ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم إن الله قوي شديد العقاب. ذلك بأن الله لم يك مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن الله سميع عليم. بآل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآيات ربهم فأهلكناهم بذنوبهم وأغرقنا آل فرعون وكل كانوا ظالمين.
إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا إنهم لا يعجزون وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم صدق الله العظيم. Ada nak tanya apa? Ustaz, silakan untuk tazkirah. Nanti kita akan buka sesi selepas tazkirah, kita akan buka sesi untuk interaksi. Nanti jemaah akan tanya pada sesi interaksi, sesi 3 insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Amma ba'd. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين بجاه خاتم الأنبياء والمرسلين. اللهم فقهنا في الدين
وعلمنا التأويل واهدنا إلى صراطك المستقيم آمين يا رب العالمين. Saudara Abdul selaku pengurusi majlis malam ini, ataupun tak pasti sama ada malam-malam sebelum ni pun Cik Abdul juga sebagai pengurusi, wallahu alam. Jadi malam ni yang saya tahunya pengurusinya adalah Cik Abdul. Terima kasih kepada Cik Abdul dan juga surau yang telah sudi menjemput saya untuk sama-sama berkongsi dari segi tahsin Al-Quran, membaca Al-Quran secara tartil. Alhamdulillah. Sebenarnya bila Ustaz Abdul Aziz jemput saya untuk masuk ke join dalam Quran online ni, sebenarnya saya duk fikirlah macam mana sesuai kalau saya masuk ni, sebab tuan-tuan semua barangkali orang yang cukup pengalaman dan sudah ada pengetahuan, dan selain daripada tu mungkin banyak pengalaman berguru dengan guru-guru yang lain. Jadi kerana Ustaz Aziz ni kawan lama saya sejak tahun 82 dulu lagi, waktu di perguruan. Jadi saya terimalah cabaran Ustaz Aziz yang saya nampak pakai baju hijau malam ni, Muhammad Aziz ya. Jadi baju hijau Cik Abdul dengan Muhammad Aziz lah. Jadi malam ni pengurusinya Cik Abdul. Jadi saya tak pastilah sama ada jawatan tu pengurusi surau ni Ustaz Muhammad Aziz ataupun Cik Abdul, tapi pengurusi untuk majlis ni Cik Abdul lah no. Jadi Ustaz Aziz, saya sebenarnya tak berani nak cakap ni sebab nak cakap ni, sebab ni selalunya bila ada silap sikit ada viral, masuk macam-macam takutlah ni, takutnya pasal ikan siakap kita pun tengok sampai dah dekat sebulan lah. Pakat duk gantung ikan siakap. Jadi ada pula petang ni saya buka tengok rancangan Chef Amar tu, dia kata ini siakap RM100, siakap RM1,000 Langkawi, resipi petang ni. Jadi nampaknya heboh lah pasal ikan tu, tak selesai lagi nampaknya. Jadi saya harap kita ni tak jadi macam tu lah, sebab kita nak mencari kebaikan, kan, nak cari benda-benda yang salah dan silap tu. Kalau salah silap tu memang kelemahan kita sendirilah. Saya harap kalau saya bercakap tu maaflah kok ada salah silap nanti. Ustaz Aziz semualah. Ni Ustaz Muhammad apa nada ni? Ustaz Muhammad apa ni? Allah, soal lagi ni. Ustaz Alauddin. Alauddin, Allah, Ustaz Alauddin. Nama pun kadang-kadang dia selalu dah ramai sangat. Okey. Jadi selalu dia jumpa dia di Abim, tapi lah ni tak jumpa lama lah PKP. Alhamdulillah. Jadi saya nak cakap ringkas je, tak maulah panjang-panjang, nanti dia merawit banyak pula. Saya nak ambil sikit lah pasal terjemahan ayat 53 muka surat 184. Ayatnya saya baca balik lah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن الله سميع عليم. Terjemahannya, demikian itu kerana sesungguhnya Allah tidak akan mengubah satu nikmat yang telah diberikannya kepada satu kaum sehingga kaum itu mengubah apa yang ada pada diri mereka sendiri. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.
Ini huraian bukan berdasarkan tafsir. Huraian kita nak ambil faham sahaja. Berdasarkan tafsir jadi banyak lah nak kena rujuk. Jadi saya tak rujuk tafsir pun. Cuma saya nak ambil ibrah-ibrah yang ada dalam petikan ayat 53 ni. Dalam ayat yang lain Allah Ta'ala berfirman juga, Innallaha la yughayyiru qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Potongan ayat dalam surah yang lain. Jadi ayat ni nak cerita dekat kita ambil lah fokus ni sebagai kita guru-guru agama ataupun kita ni orang yang terlibat dengan agama ataupun kita yang memikul tugas dalam bidang agama, tak kira di surau ke, di masjid ke, di komuniti ke, di mana-mana yang berkaitan dengan kegiatan agama, supaya kita lebih merasa tanggungjawab lah untuk kita cuba menarik masyarakat kita untuk cuba menilai amalan-amalan kita sendiri yang kita telah lakukan sejak daripada awal. Kalau dalam ni ada yang muda-muda tu mungkin baru bermula, macam kita ni dah yang larut dah ni, untuk kata dah ke hujung dah ni. Cuba kita nilai tengok apa yang telah kita lakukan daripada dulu sampai sekarang. Dalam bahasa mudah dia, apa yang kita dapat lihat kesan daripada dakwah kita daripada muda sampai tua. Bagi kita yang terlibat dengan pendidikan, saya sendirilah rasa, saya tak tahulah ni semua ni pendidik, ramai ni kalangan pendidik ni. Saya rasa kalau kita sendiri pernah dan berpengalaman menjaga anak-anak terutama di asrama, kita akan dapat lihat juga bagaimana kita telah dapat mendidik ataupun memberi satu tunjuk ajak kepada anak-anak kita sehingga akhirnya mereka berjaya. Sebab kalau kita tengok daripada awal anak-anak kita ni, kebanyakan kalau di sekolah, kalau tuan-tuan sama macam saya, jadi warden asrama sebagainya, guru disiplin, kita akan tengok ramai anak-anak kita yang peringkat awal dia memang dia marah sangatlah kat cikgu disiplin. Termasuk juga mak bapak. Jadi ada yang kalau yang memang dia menyebelahi anak-anak dia tu memang datang dengan kita dengan keadaan yang cukup, kita bahasa cukup kasak lah, sedih lah bahasa dia tu. Sebab bila satu tindakan yang kita buat, dia akan kata, apa ustaz ni? Orang didik pendidikan ni mesti lemah lembut. Jadi saya nak tarik perhatian di sini. Berubah tu, yang yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim tu. Kita nak mengubah anak-anak kita daripada disiplin dia yang mungkin setengah orang kata tak apa, nanti dia besar dia akan berubah sendiri. Nak berubah sendiri ni mengkali semuanya taufik dan hidayah daripada Allah SWT. Tapi masalah usaha nak bagi dia ada kesedaran tu. Kalau kita biar dia, kita bagi dia buat pilihan sendiri, rasa ramai yang rosak. Pengalaman saya sebagai guru disiplin dan juga warden asrama, saya melihat anak-anak kita kalau tidak dikawal dengan baik, memang sukarlah untuk kita nak jadikan mereka ni generasi contoh. Jadi kita nak merubah tu yang susah tu, sebab kadang-kadang tak dapat diterima oleh masyarakat dan juga ibu bapa kerana dia rasa pendidikan yang ada, yang kita lebih mirip kepada barat itu lebih sesuai untuk pendidikan kita. Jadi pada saya kalau nak mengubah masyarakat ke,
nak mengubah jamaah ke, keluarga kita sendiri ke, mesti ada satu yang kita buat, yang mesti kita tunjuk dekat mereka. Tunjuk jalan dekat mereka, bukan tunjuk contoh saja, tunjuk jalan dekat mereka. Supaya mereka tak lari daripada asas di mana mereka mesti ikut peraturan-peraturan. Itu pengalaman saya sendirilah. Tak tahulah pengalaman orang lain. Jadi bila macam tu keadaan dia, saya bagi contoh tu. Sebab saya pernah jumpa dengan beberapa orang murid saya yang berjaya. Yang berjaya tapi asalnya nakal. Nakal. Bukan jahat, nakal. Kanak-kanak kan, budak sekolah nakal biasa lah. Kalau saya tengok, saya bermula di Sabah, tuan-tuan. Di Sabah. Saya ambil contoh waktu saya jadi warden di Limawan lah. Ini dalam cerita ni mungkin ada anak-anak saya atau anak tuan-tuan ni ikut, ataupun tuan-tuan pernah dengar cerita ni daripada anak tuan-tuan. Tapi kalau siapa yang berada di Limawan sekitar tahun 86 sampai 88 saya ada di Limawan. Saya nak cerita di Limawan ni, ni pengalaman lah ni. Ni bukan tafsir ni, cerita berdasarkan ibrah yang kita nak ambil daripada ayat ni. Jadi saya di Limawan tu, saya kebetulan sampai di sana tu dilantik sebagai guru warden sekolah dan juga guru disiplin. Setahun kemudian dilantik ketua guru disiplin dan juga ketua warden. Jadi bila macam tu, kebetulan Limawan ni masalah paling besar ialah air. Kalau siapa pernah duduk di sana lah, air di asrama tak cukup sebab pam selalu rosak. Jadi dia duduk atas bukit Limawan ni. Kalau siapa ada pengalaman dinasti Malaysia Sabah yang dulunya, Limawan tu lah tapak dah. Lepas dia pindah ke Bukit Padang. Jadi bila tutup dinasti tu, ambil alih jadi sekolah menengah agama Limawan. Bila air tak cukup, anak-anak ni biasanya mandi dia tak cukup lah. Bila mandi tak cukup, keadaan dia macam-macam lah. Jadi anak-anak ni akan kita kata macam-macam lah buat. Contohnya bila ayah tu dia tinggal macam tu lah. Dia tak mau angkat ayah. Malah faham aku apa benda dia tinggal bila ayah tu. Jadi kita paksa dia pun angkut ayah supaya bawa pergi cuci bilik ayah. Itu antara lain. Lepas tu malam ada satu kolam disediakan di sana sebab masalah tu dah lama dah. Waktu jadi universiti dulu pun memang lah. Jadi mandi. Saya nak ceritanya bila anak-anak ni maghrib saya abang maghrib ni kena punawai lah, sukan lah. Tapi bila maghrib jangan ada lagi anak-anak yang berada di tempat mandian di bawah daripada pam air yang ada kolam. Jadi pukul 6 masuk maghrib lah. Pukul 6 masuk maghrib lah dululah. Jadi bila saya buat macam tu, ramailah waris lah sebagainya. Anak-anak lah protes dan lapor dekat waris dengan disiplin yang macam tu. Tapi alhamdulillah bila kita ketatkan peraturan tu, jadi anak-anak ni boleh naik awal pun mandi dan boleh sampai ke surau awal. Sehingga saya melihat bila saya buat macam tu, surau boleh penuh dan juga tak ada pelajar yang excuse untuk ada ke surau. Laki-laki baik, perempuan baik. Walaupun ayat susah. Jadi nak kena ketatkan disiplin waktu tu. Kalau kita terima alasan kata ayat, memang tak boleh lah. Sebab memang ayat memang susah. Jadi ini satu pengalaman untuk kita merubah lah. Jadi makna dia kalau kita sekarang di surau-surau kita, ialah yang hadir tu tak ramai anak-anak asal. Tak ramai anak-anak. Yang ramai yang macam kita lah. Tapi kalau kita boleh lah, bukan buat disiplin, kita boleh ajak anak-anak kita dengan kita buat satu disiplin. Mungkin disiplin ni, disiplin yang agak pelik lah. Kita buat satu, kita kata bukan disiplin lah, tarikkan untuk anak-anak. Saya selalu cakap kalau di surau kan di masjid, kalau saya mengajar,
Pasal apa yang kita tak bagi makan dekat budak-budak pada malam tarawih? Setengah surau dia takut surau dia kotor. Dia tak mau buat tarawih. Dia tak mau buat makan murai selepas tarawih. Ini banyak surau. Masjid pun banyak. Sebab dia kata nanti mengotorkan masjid. Saya melihat keadaan ni bila saya sendiri orang kampung, terlibat dengan banyak kampung. Jadi orang tua-tua tak larang pun makan dalam masjid dan sebagainya. Dulu masjid mana luas, sempitnya. Celih pun tak 40 orang Tapi tok guru tak halang pun untuk makan di masjid. Tapi lah ni macam-macam. Sehingga akhirnya anak-anak tak ada yang pergi masjid. Lepas tu bila dia besar jadi anak-anak dewasa. Anak-anak dewasa yang tak suka ke masjid. Last sekali bapa-bapa dewasa yang tak berapa suka masjid. Sebab tu antara lain. Jadi kita nak kena ubah cara hidup masyarakat kita yang disiplin, tapi sampai satu peringkat dia telah mengetatkan benda-benda tu sehingga anak-anak tak suka. Anak-anak tak suka. Bila tak suka, dia sekarang ni pilihan lain banyak lagi. Yang dia suka, hak yang kat rumah lah, kat tangan dia tu, kat TV dia, dekat lain-lain lagi, itu yang dia suka. Jadi masjid tak ada. Kalau masjid Ustaz Aziz saya tak tahulah ramai anak-anak pergi. Wallahualam lah. Masjid saya duk jaga ni tak ada. Jadi saya buat kenuri. Tapi PKP ni saya tak buatlah kenuri. Sebab dah tak boleh. Kalau kata dia bagi balik buat kenuri ni, itulah malam Jumaat kita akan buat kenuri. Paling tidak 2 minggu sekali ataupun sebulan sekali. Kenuri besar. Kenuri besar kita buat. Pasal nak bagi anak-anak dekat dengan masjid, main masjid. Kalau kita tak ubah budaya lah ni, anak-anak suka pergi ke lain. Suka pergi ke lain. Sebab hak lain dia seronok lagi. Taman tema ke, hak tu lah kepala dia lah kalau cuti. Lagi lain-lain lah. Tu yang ikan siakap tu pasal tu lah tu. Sekali pergi kenal siakap tu, berotau. Dia tinggi rendah dia bumi ni bila dah kena tipu. Pasal apa? Lebih ke situ. Sedangkan sepatutnya lebihlah ke surau sebab dah lama tak pergi surau dengan masjid. Masjid tak ingat pun. Masjid tak ingat pun. Yang dia ingat, Alangkawilah, mana lagi kita wallahualam tak tahulah tempat-tempat hiburan yang banyak. Pantai-pantai, fikirlah. Bukan salah tuan-tuan, bukan salah. Artinya saya kata tu bila saya cakap tu nanti viral lah tu. Kita dah. Bukan salah. Saya pun pergi, fikirlah. Tapi kalau itu saja matlamat kita asyik kosong, berkelah. Surau, masjid kita kosong juga. Pasal apa? Dah orang lain tak pergi. Kita pun ikut tak pergi. Kita yang cakap pasal agama pun kadang-kadang sama juga keluar macam ni pun. Jadi macam mana kita nak tarik anak-anak kita. Jadi saya rasa murai orang tua-tua buat dulu tu memang cukup cantik. Kita tengok satu contoh lain lah. Cara dia nak tarik anak-anak pergi ke masjid dengan bagi duit. Gagal dah, gagal. Contoh kita ambil Masjid Temerloh lah. Wallahualam lah dulu kalau sebut Masjid Temerloh, ramai. Sampai pagi tu kata penuh masjid. Jadi adalah kawan-kawan saya di sana, saya tanya lah, apa antara lain? Rupanya ada orang-orang yang bermurah hati untuk bagi duit, di masjid bagi duit. Bila PKP sebagainya tak boleh pergi. Bukan itu cara dia. Baik kita buat kenuri bagi anak-anak kita seronok, teringat main makan sama-sama, esok ni besar bersama, dia ingat juga kat masjid dan kita dulu. Tuan-tuan barangkali tak tahu, tak ada pengalaman, barangkali tak tahulah, tapi kalau yang ada pengalaman tu, kita dulu cicah buah asam di masjid tu, tang-tang, buah asam, ada di masjid tu pokok asam. Kawan-kawan ajak pergi makan buah asam. Sampai yang lawak sikit, yang tak apa elok lah. Bulan puasa pun dia pergi, duk cicah garam di masjid. Tu dia. Dia nakal lah. Tapi nak kata, dekat masjid tu ada pokok asam, dia berpakat pergi cicah garam. Ada pokok ciku, makan buah ciku sebagainya. Jadi nak abang kata, itu tarikan yang ada pada masjid zaman dulu. Jadi kita nak buat macam mana? Ni kita nak buka untuk tuan-tuan fikirlah macam mana kita nak buat tarikan dekat
anak-anak kita, cucu-cucu kita supaya seronok nak pergi masjid. Tok Wan nak pergi masjid, Azan nak ikut, Cik nak ikut. Jadi hak tu yang kita nak. Bukan Tok Wan nak pergi market, Azan nak ikut. Hak tu memang boleh lah. Memang pergi market seronok, pergi supermarket lagi seronok lah. Jadi ada anak-anak minta nak ikut pergi masjid. Kalau ada pula generasi kita, anak-anak kita, cucu kita yang nak ikut kita pergi masjid, alhamdulillah. Hak tu yang kita nak bina generasi yang nak mari ni. Kalau tidak, macam lah. Lepas PKP, masjid duk macam tu lagi, jarak masih jauh tapi masjid tak penuh juga. Yang penuh Pulau Langkawi, penuh tempat-tempat perkelahan, tempat-tempat peranginan dan sebagainya. Tempat-tempat ibadat kosong juga. Tempat-tempat pengajian tak ramai juga. Duk macam tu juga. Kalau dulu 10 orang kita boleh bilang Pak Long, Pak Lang, Pak Ngah, Pak Cik, Pak Nak, Pak Tam. Hak tu lah orang dia selepas PKP pun. Sedangkan bala Allah Ta'ala turun, sepatutnya kita fikir. Ni cerita yang ayat sebelum ni mengenai Fir'aun ni. Dan mengenai orang munafik. Jadi itulah gambaran dia. Jadi orang munafik dengan apa kisah Fir'aun ni memang depa tu memang macam tu. Orang munafik ni semayang macam kita. Contoh semayang maghrib. Depa semayang maghrib tak tinggal. Abdullah bin Ubay bin Salul semayang belakang Nabi. Jamaah lagi, semayang jamaah. Itu dia cerita munafik Madinah. Jadi kita nak bagi ada beza antara munafik dengan orang Islam. Jadi subuh dan lain-lain tu biar hadirnya kita dan juga kalau boleh generasi kita, anak-anak kita. Ini kalau kita tengok masjid kat surau ke tapi memang hak macam kita ada kanum ni lah. Buh warna pun tak tukar warna dah. Buh hak warna putih nak tukar jadi hitam dia tak jadi dah, dia jadi kelabu. Dia tak mau hitam juga lah. Pasal apa? Dah lanjut dah. Jadi tak berapa orang hak yang warna masih hitam, rambut masih hitam, hadir untuk ke surau atau masjid bersama-sama dengan kita. Jadi kita nak kena ubah benda ni supaya macam mana masyarakat kita boleh meramaikan semula masjid-masjid kita, mengimarahkan semula masjid-masjid kita, lepas tu melaksanakan aktiviti di sana. Jadi dulu walaupun kita kata orang tak ramai, tapi masyarakat dia walaupun kita kata nakal-nakal, kalau pi duduk dalam bendang tu, duduk mungkin padi boleh berzani dengan mengapai saja isi-isi kandungan berzani tu. Matan-matan berzani tu hafal. Lah ni bukan hafal matan berzani. Kitab berzani tak ada di rumah dah. Pasal bid'ah. Bid'ah. Amai dengan kumpulan-kumpulan bid'ah pula ni. Jadi habis. Sedangkan kitab berzani itu dikarang oleh ulama besar. Lah bid'ah. Lepas tu memanglah dah suka pun tak, minat pun tak, dah bid'ahkan pula. Anak-anak pakai tak tahu dah budaya Islam. Majlis berzani sekarang, tempat kahwin tak ada. Baca Quran pun tak ada lah. Yang ada lagu-lagu lah. Lagu start daripada pagi sampai malam. Kita pergi nak makan nasi pun kadang-kadang sampai nak terkeluar balik buat telinga. Pasal apa? Kuatnya muzik dia pasang. Itulah budaya yang ada. Jadi macam mana kita nak mengubah benda ni supaya balik semula kepada budaya dahulu. Paling tidak budaya dahulu ni takkan hilang. Tapi nampak Allah ni semakin hilang. Bukan dia semakin dikedepankan ataupun ada, tapi dah hilang. Berzanyi dah tak ada, marhaban dah tak ada, burdah dah tak ada, bernui dah tak ada, orang tak kenal. Tapi di sini adalah satu dua tempat lagi yang orang tahu jenis-jenis yang kata burdah, berzanyi, marhaban. Tapi setengah tempat dah tak ada dah. Jadi tuan-tuan, ni sebab kita sendirilah yang akan mengubah, menentukan. Sebab ke arah kebaikan ni biasanya dia susah. Ke arah benda-benda yang lara memang senang. Itulah. Jadi antara lain apa yang Allah Ta'ala suruh kita fikirkan bagaimana kita nak mengubah sebab
kita sendirilah yang akan mengubah diri kita sendiri, masyarakat dan sebagainya. Kalau kita tak berubah, tak cari, tak ikhtiar, tak buat, maka takkan berubahlah masyarakat kita. Kalau berubah pun, berubah ke arah lebih teruk, ke arah lebih baik dalam amalan-amalan Islam atau budaya Islam. Dah tak ada dah sekarang ni. Saya ingat itu saja yang saya ambil ibrah daripada ayat 53 ni, bukan tafsir, bukan dia terjemahan yang memang solid mengenai ayat ni, tapi ibrah daripada ayat ni kita ambil untuk kita kaitkan dengan masyarakat yang ada, keadaan yang ada. Jadi pengalaman-pengalaman kita yang lama, macam saya sebut cerita kisah di sekolah sebagainya tadi ni, itulah antara lain yang kita nampak. Sebab apa saya pernah jumpa dengan murid saya yang jadi pegawai agama di satu daerah. Kebetulan saya pergi untuk jadi pengadil. Dia tahu kata nama saya tu ada untuk jadi pengadil tu. Dia tunggu saya sampai petang tu di pintu pagar masjid dia. Masjid kawasan dia lah. Dia kebetulan pegawai agama daerah tu. Jadi bila dia tunggu tu, elok saya sampai je. Saya buka tingkap, dia suar tangan di tingkap depan pintu pagar tu. Dia peluk saya, dia teriak, dia menangis. Ni isteri saya duduk sebelah saya lah. Jadi teriak. Bahasa dia, kalau ustaz tak buat saya dulu, dia tak buat macam tu, dia kata saya tak tahulah jadi apa ustaz. Menangis. Ni ikut kereta saya sampai ke parking, dia pintar parking sana. Lepas saya keluar dari kereta tu, peluk sekali lagi. Ni cerita dia. Dia ingat masa saya duduk jadi warden dulu ni, lama cerita dia. Dah berapa tahun sampai dia pun jadi pegawai lah. Tuan-tuan, lama lah tu. Nak kata anak murid lama waktu saya mengajar sekolah agama agama Kedah dulu. Bila balik, lepas pada tu, dia dah nak jadi pegawai dah. Saya pun kuentua lah. Saya ingat sekitar tahun 2008 2006 gitu. 2008 2006 gitu lah. 2008 kok, sekitar gitulah. Pergi jadi pengadil. 2008 2010. 2012 bukan 2012, sebab saya sebelum tu masih lagi jadi peserta. 2010 peserta, 2011 peserta, 2012 saya jadi pengadil. Mula terlibat sebagai pengadil, lepas berhenti terus jadi pengadil. Jadi jumpa saya tu, dia peluk. Dan banyak lagi lah. Bukan seorang tu, banyak lagi. Hak yang cerita hak nakal-nakal lah. Hak yang tak nakal tu jadi pegawai besar tapi tak kenal kita pun ada. Biasalah. Ya, jadi pegawai besar ni memang dia sukar kenal sikit lah. Tapi hak yang bawah naik ni, bila dia bekerja, ada kehebatan dia, tapi dia ingat balik. Sampai sekarang. Banyak orang. Banyak orang. Jadi nak kata-kata, yang kita ubah yang daripada agak nakal kejadi yang orang kata apa jadi manusia ni, memang banyak yang berterima kasih dekat kita. Alhamdulillah. Jadi hak yang memang berjaya sebab pandai dia tu, selalunya dia tak sebut dah siapa yang bagi pandai dia. Dia mengaji sebab tuition dia sebagainya kan. Kadang-kadang bila pandai sikit dia tuition dia sebagainya. Pada akhir-akhir dia dulu, cikgu-cikgu lah yang mengajar dia. Jadi itu mengingatkan kita sebagai tanggungjawab bagaimana kita nak mengubah masyarakat kita. Jadi sekarang pun macam tu. Saya senang cerita pasal jadi imam ni pun macam tu juga. Nak buat apa benda pun memang kena buat. Kita kena buat. Kalau kita tak buat memang tak berubah. Kita tak buat tak berubah. Jadi kita buat juga walaupun kadang-kadang ada halangan-halangan, ada yang bahasa-bahasa yang tak cantik akan sampai dekat kita, tapi dengan kita sabar sikit, kita buat kerja kerana Allah SWT memang tugas kita, maka insya-Allah dia akan jadi elok. Itu pengalaman saya lah. Jadi bukan saya ambil tafsir ni, tapi nak cerita pengalaman-pengalaman yang berkaitan dengan ayat ni. Jadi itulah antara lain dapat saya sebut dalam bukan kuliah lah, ini celoteh-celoteh berkaitan dengan pengalaman, khususnya nak kita kaitkan dengan ma bi anfusihim tayughayyiru ma bi anfusihim. Sungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Itulah antara lain. Allah Ta'ala lebih tahu apa yang kita nak, apa yang kita maksudkan dalam cerita kita ni. Allah Ta'ala lebih tahu supaya kita memang dalam keadaan pandemik ni dah tak ramai dah.
Dulu waktu mula-mula tu Pekat duk tanya bila ustaz boleh pergi masjid, bila boleh pergi masjid. Dah kita kata sekarang dah buka balik, duk teratur juga. Duk teratur juga. Kalau dua sah semayang tu, hak tu lah dosa. Lepas tu kalau ada seorang dua dah mati, kosonglah, lomponglah 3, 4, 5 dalam sah tu. Kuih pendek, sah pun kuih pendek. Pasal apa? Hak muda dah tak isi. Hak muda dah tak isi. Hak isinya hak tua juga. Jadi macam mana kita nak fikir tu, sama-samalah kita ketengahkan benda ni supaya tuan-tuan yang ada dalam masyarakat, dalam komuniti sebagainya, sama-samalah kita untuk kita majukan agama kita. Jadi kita nak harap kat siapa lagi? Harap kat ahli politik pun tengok terlalu terlalu sangat. Jadi kita harap kita sebagai orang yang tanggungjawab dalam masyarakat cubalah untuk bawa masyarakat supaya kembali kepada agama kita, agama yang cantik, yang apa, wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uh, insyaallah. Itu sajalah daripada saya untuk malam ni. Jadi kalau ada nak sembang pasal tajwid itu lebih senang lah, tapi sembang pasal lain tu mungkin saya tak banyak sangat idea. Mungkin Ustaz Laudin, Ustaz Aziz banyak lagi idea daripada kita, daripada saya. Wallahu a'lam. Alhamdulillah, subhanallah. Jazakallah yang katsira diucapkan kepada Ustaz Haji Osman Azumi bin Ahmad yang telah menjadi guru kita atau khalifah kita pada malam ni, di mana kita sampai tadi dapat sama-sama mendengar bacaan ayat suci Al-Quran daripada surah Al-Anfal yang diperdengarkan oleh Ustaz. Alhamdulillah, tuan-tuan, seperti mana yang saya sebutkan tadi, tetamu kita yang hari ini adalah istimewa kerana merupakan Polri ataupun Kuat Johan Polri Negeri Kedah untuk beberapa tahun. Dan seterusnya tadi Ustaz sebut, kalau setakat yang saya tahu, Ustaz merupakan Johan Polri bagi Negeri Kedah pada tahun 2001, 2002, 2003, 2007, 2009, 2010, 2011. Lepas itu Ustaz kata tadi, lepas itu Ustaz tak lagi menjadi peserta dan seterusnya dilantik menjadi hakim pula untuk majlis tilawah Al-Quran seperti mana yang disebutkan tadi. Jadi alhamdulillah tuan-tuan, kita dapat mendengar bacaan daripada Ustaz Fahri kita, dan seterusnya kita juga dapat mendengar tazkirah daripada Ustaz yang mana Ustaz memberikan memberi ibrah, pengajaran, memberikan pengajaran kepada kita daripada ayat 53 surah Al-Anfal yang demikian. Ini adalah kerana sesungguhnya Allah sekali-kali tidak akan mengubah suatu nikmat yang telah dianugerahkannya kepada seseorang sehingga kamu mengubah apa yang ada pada diri mereka sendiri. Dan sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Jadi khususnya apa yang Ustaz tengahkan adalah untuk kita berfikir bersama macam mana kita nak menghidupkan surau, masjid dan juga tempat-tempat ibadah dan sebagainya untuk program-program ibadah yang untuk kita memikirkan bagaimana nak menarik khususnya generasi muda sebagai pelapis, kerana yang seperti kita ni tak lama lagi mungkin tak mampu nak pergi ke masjid atau dipanggil oleh Allah SWT. Jadi ada penggantinya. Malah macam mana nak meningkatkan sebilangan saf, kalau kata selama ni jamaah 2 saf jadi 3 saf dan sebagainya, yang ni diperlukan. Jadi perlukan perubahan mungkin cara pendekatan yang perlu dilakukan, seperti mana contoh yang Ustaz buat di masjid ataupun surau Ustaz yang disebutkan tadi, kenduri di hari Jumaat dan sebagainya sebelum DKP dan sebagainya lah. Bagaimana kita nak menarik ahli jemaah terutamanya golongan muda, kerana mereka adalah pelapis yang akan meneruskan perjuangan untuk menegakkan agama, untuk mengagungkan agama kita. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, setakat yang saya dapat maklumat mengenai Ustaz kita pada malam ni, Ustaz seperti mana yang tadi ada Ustaz sebutkan, dulu pada persekolahan Ustaz sebenarnya Ustaz bersekolah di sekolah
di Maktab Mahmud, kemudian seterusnya selesai Maktab Mahmud menyambung pelajaran di Maktab Budaya Islam, dan seterusnya semula berkhidmat di Limawan. Di Limawan di mana Ustaz sebut tadi menjadi warden dan sebagainya, disiplin, dan seterusnya balik ke Sekolah Agama Kedah, dan seterusnya belajar di UKM, menyambung pelajaran Institut Kebahasaan Malaysia, dan seterusnya berkhidmat di IPDA, iaitu Institut Perguruan Darul Aman, sebagai pensyarah IPD hingga bersara 2 tahun lepas. Sekarang ni berkhidmat sebagai imam, hakim dan sebagainya untuk komuniti, insyaAllah. Jadi itu maklumat yang saya dapat sedikit sebanyak daripada saya tengok dalam Facebook Ustaz. Jadi saya rasa Ustaz Muhammad Aziz Abdullah, untuk pengetahuan Ustaz Osman, Ustaz Muhammad Aziz sebenarnya adalah pengurusi, tadi Ustaz sebut kan, tadi adalah pengurusi surau kami, surau Taman Jawijaya. Jadi saya ni jadi kuasa pendidikan saja di surau tu. Jadi Ustaz Aziz pengurusi surau, dan Ustaz Aziz lah yang menamakan Ustaz untuk program ni. Jadi sebab itulah saya menghubungi Ustaz, sebab Ustaz Aziz menamakan Ustaz. Alhamdulillah. Jadi oleh sebab tu saya eloklah rasanya Ustaz Aziz berinteraksi dulu dengan Ustaz untuk memperkenalkan Ustaz dan sebagainya, untuk mengalu-alukan Ustaz. Silakan Ustaz Muhammad Aziz Abdullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Masih Cikgu Rahim. Yang saya hormati sahabat saya Ustaz Osman Azumi, yang turut bersama juga Ustaz Alauddin Cik Lah, yang turut bersama pada malam ini. Alhamdulillah, seperti yang disebut oleh Cikgu Rahim tadi, saya memperkenalkan rakan-rakan kita. Kan dekat ni kita dah lalui dah Ustaz Osman. Minggu-minggu lepas ni kita ada Ustaz Ishak, kita ada Ustaz Musa dan beberapa ramai lah rakan-rakan daripada kita daripada maktab perguruan, yang kita rasa kita boleh membantu untuk program ini adalah program antara cetusan Al-Quran. Ada 30 juzuk itu dalam masa 300 hari. 302 hari kan. 302 hari, jadi kita pakai agih-agih seorang sikit lah. Saya baca sikit, kemudian rakan-rakan tu supaya kita nak kesinambungan itu sampai kepada 3 hari yang ke-300 itulah. Dan apa yang menarik sikit dalam program yang kita susun ini ialah kita mendapat ibrah dari setiap layan yang kita baca itu dari pelbagai aspek, ikut apa yang guru nak sampai, dengan kita tidak menentukan tajuk, dan dia ikutlah yang penekanan apa yang akan diberikan. Jadi kita mendapat pelbagai maklumat berdasarkan kepada ada huraian-huraian yang telah diberikan oleh Amir yang dimulakan oleh Dr. Syauqi yang melancarkan program ini, Ustaz Asman. Ada Dr. Syauqi pernah, ada Ustaz Anwar Hasim yang bekas student kami di SMKA di Pontuban. Itu di antara itulah. Kemudian saya, bila saya teringat Al-Quran ni, saya teringatlah Ustaz Osman, kerana dia ni sejak daripada maktab dulu kami, bila sebut Al-Quran dia lah yang akan kita saw ke depan, kerana dia dengan kebolehan anugerah Allah suara kat dia tu amat baik, dan saya sendiri pun belajar kepada Ustaz Man, tapi tak boleh lah baca dia, jauh sangat duduk di belakang. Jadi itu di antara apa yang saya perkenalkan kepada Cikgu Rahim, bahawa kita, why not kita ajak kawan-kawan kita yang ada talent untuk baca Quran, kawan yang menyerikan program kita lah. Lepas ni malam besok kita akan bersama dengan Ustaz Alauddin yang
senior pada saya lagi. Ustaz Alauddin, Ustaz Osman ni junior saya. Ustaz Alauddin ni senior saya. Mau di maktab perguruan lah. Tapi saya pencim sama kot Ustaz Osman. Ya, sama. 2019. 19 ya. Kami pencim sama. Itulah apa ni, dia kalau kelas-kelas Taranum ada kursus-kursus yang untuk guru-guru dan sebagainya. Ustaz Osman merupakan orang yang tak ketinggalan untuk dijemput lah. Itu di antara pengalaman bersama dengan Ustaz Osman lah. Yang lain-lain tu yang Ustaz Cikgu Rahim bagi tu dah panjang dah. Saya pun tak tahu yang banyak Cikgu Rahim bagi tu banyak lah. Yang bakinya kalau ada Ustaz Osman nak tambah tu kita serah pada dia. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam. Tambah dah banyak dah. Cikgu Rahim bagi banyak dah. Ustaz, maklumat yang saya bagi betul ke Ustaz? Betul, semua tu betul lah. Kalau Ustaz nak tambah sikit lagi, silakan Ustaz. Ini takruf diri Ustaz. Cukup lah tu. Kalau nak taruh apa keluarga je lah. Saya satu je isteri lah ni. Seorang isteri dan anak ada 5. Masih belajar 2 orang. Satu belajar di Gontor. Lepas tu bila dah PKP ni balik belajar sini. Tak sambung sini lah, ambil SPM sini. Jadi pengalaman Gontor tu adalah jadi sekarang tengah belajar untuk SPM di sini lah. Seorang lagi yang duk belajar juga ada di Mesir, tak balik yang duk. Elok habis dia sambung lagi. Dia kata dia nak belajar lagi, tak apalah, seorang di Mesir. Jadi 2 tu yang masih belajar. 3 orang dah kerja dah yang sulung. Jadi penolong pegawai penolong pegawai ni, pendakwaan dia tu di jabatan di Majlis Bandaraya. Seorang lagi kerja swasta duduk di Shah Alam, tu programmer. Lepas tu seorang lagi designer. Jadi anak-anak mengaji sekolah agama tu, tapi dia pergi kot tu. Seorang dia pergi kot undang-undang, seorang dia pergi kot internet ni, programmer apa tu. Lepas tu seorang lagi dia pergi bahagian designer. Dia arkitek lah, arkitek. Jadi hak 2 ni agama, 2 ni insya-Allah. Harap macam tu lah. Seorang di asal, seorang di sini. Itu sajalah, hak lain tu sama macam Cikgu Rahim sebut lah. Okey, terima kasih diucapkan sekali lagi kepada Ustaz. Jadi sekarang ni tuan-tuan, saya nak buka kepada tuan-tuan untuk berinteraksi dengan Ustaz. Jadi sama ada tuan-tuan nak tanya mengenai apa yang dibincangkan oleh Ustaz tadi, ataupun mengenai urusan taranum, tajwid dan sebagainya, hukum-hukum tajwid dan sebagainya, bacaan yang kita baca, dan insya-Allah Ustaz adalah pakarnya. Jadi dipersilakan tuan-tuan dan puan-puan untuk berinteraksi untuk beberapa orang saja. Tuan Haji Bukhari ada ke nak berinteraksi dengan Ustaz? Assalamualaikum Ustaz. Siapa dulu? Bagi dulu. Sepintas lalu Ustaz. Ni bila sahabat-sahabat, kawan-kawan ni dia kata kita nak belajar taranum, apa tak payah baca taranum, kita belajar pembaca tajwid ya. Dia kata nanti berdosa kita dapat ni, tak dapat apa. Dia kata kalau kita lebih baik kita pakat-pakat fikir macam mana nak belajar tajwid ya. Jadi taranum pun tutup lah. Tu kisah dia. Jadi satu lagi bab dia itu, bab yang seronok saya nak tahu balik kembali lah. Yang kata kita ni orang tua-tua ada lah kita baca Zanji apa semua dulu kan. Lali dah tak ada dah. Jadi kalau nak mula balik macam mana, apa asas kekuatan dia Ustaz? Wallahualam. 2 soalan tu. Soalan pertama tu pasal taranum. Sebenarnya bagi orang yang dah terlibat lama dengan Quran ni, dia guru dah sebut dah. Hadis Hassinul Quran fa inna stawtal hasan yazidul Quran hasanan, itu hadis yang satu. Hadis yang lain,
Ni sabda Nabi semua ni. Ini semua hadis sahih ni. Ni kata hadis dhaif pula ataupun hadis apa? Palsu. Ni semua hadis semua ni. Hassinul Quran tu tak ingat daripada ni. Matan dia macam tu lah. Jadi disuruh kita baca Quran tu dengan cantik, bukan baca Quran. Baca Quran, baca lah. Ada, bukan baca Quran dengan cantik. Kalau tidak, tak ada lah ilmu tajwid dia. Ada baca Quran ikut kita. Lepas tu hadis yang lain sebut Iqra'ul Quran biluhunil Arab wa aswatiha. Cuba baca huraian ni tengok. Ulama dah tafsir dah. Iqra'ul Quran biluhunil Arab. Bacalah Quran dengan luhun Arab. Pelek Arab. Pelek Arab tu maksud dia yang fasih berdasarkan talaqi daripada guru. Bukan baca Quran ikut kita. Iqra'ul Quran biluhun Arab. Luhun Arab. Kalau kita baca luhun lain benda Arab, mana dia larilah daripada perintah tu. Kalau kita belajar dalam bab usul fiqh, kullu amrin lil wujub kan. Arahan perintah tu jadi wajib. Jadi dalam ni saya tak pandai lah nak tegaskan sama ada wajib tu yang boleh membawa kepada dosa ataupun sebagainya. Tapi nak abang kata itulah yang diarahkan oleh Nabi berdasarkan hadis tu. Iqra'ul Quran biluhunil Arab wa aswatiha. Aswat itu perkataan jamak banyak, bukan saut. Wa sautiha wa aswatiha. Aswat tu suara-suara. Jadi suara-suara tu nak kena belajar tu. Suara-suara tu bukan belajar mana suara-suara yang selain daripada Al-Quran, makna yang berkaitan dengan tajwid Al-Quran. Sebab tu dia dalam ikhfa' sendiri 15 huruf tu tak sama bunyi dia setiap huruf. Kalau kita baca min tahti, kita nak baca macam mana? Nak baca min tahti ke baca min tahti? Tu dia ada hak tu lah tu. Jadi suara-suara tu mengikut hukum yang ada. Jadi dalam tu juga dia ada kaitan dengan lagu. Bila suara tu ada lagu lah. Kalau kita baca, contoh kita baca surah lah, mudah-mudah surah pendek apa dia? Wal asr innal insana lafi khusr. Nak fasih bunyi dia, tapi dia tak sedap sebab dia tak kena tajwid dia. Macam nak kena tajwid dia, dia kena harakat dia. Contoh dia, wal asr innal insana lafi khusr. Innal insana tu, in tu wajibul ghunnah, kena dengung dua harakat. Ada ulama kata boleh sampai 3 wajibul ghunnah ni, tapi kita ambil 2 lah bagi senang. Ghunnah 2 harakat, dengung 2 harakat. Jadi innal insan tu ikhfa'. Nak bagi cantik macam mana kalau dah tak dengung? Innal insan. Tu terkejut. Latah orang lihat tu boleh lah. Tu baca Quran latah nama dia, bukan baca Quran ikut tajwid. Innal insan, baca innal insan. Tu dah latah, orang latah macam tu. Tu macam tu latah. Jadi takkan baca Quran macam tu. Ini nak bagi tahu kata yang ada dalam hadis tu suruh bagi elok tu macam itulah ikut tajwid dia. Jadi ada satu penulis yang pernah baca, ada tulis lagu Al-Quran itu adalah tajwid. Lagu Al-Quran itu tajwid. Makna dia memang ada lagu dia, ada alunnya. Jadi Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi gimana? Bismillahirrahmanirrahim. Tengok surah tu bila kita sebut dia. Tu semua tu adalah aswat nak kena bagi sifat dan makhraj huruf dan juga termasuk ghunnah-ghunnah dalam tajwid. Dia bukan gitu je. Tapi bagi orang yang memang pendekatan dia kata buat apa susah-susah sangat belajar pada teratur. Yang kita susah-susah duk bina rumah tu buat apa? Duduk dalam sangkap, sudahlah.
Buat pondok buruk sudah ni, buat rumah punya cantik, upah macam lagi dalam decoration rumah lagi dengan apa, tirai lagi dengan aksesori macam-macam. Buat apa kita buat cantik-cantik rumah kita? Cukuplah kita buat, ada papan, ada kayu, sudah duduk je. Kan buat tak letak ibu tai dah. Pakai simen kasak sudahlah. Tapi rumah kita pandai pula nak bagi elok. Pandai pula kita nak bagi cantik. Tambah pokok bunga lagi, sebagainya lagi. Ini semua adalah berdasarkan huraian-huraian yang nak abang kata, kalau cincai, cincai lah. Yang Allah Ta'ala suruh tu, hadis Nabi suruh tu, nak bagi pahala dekat kita. Yang kita duk hias banyak-banyak elok-elok tu, hanya dunia saja semata. Adakah kita boleh bawa ke akhirat? Kita bina rumah cantik-cantik, boleh bawa ke akhirat ke? Tak ada, boleh duduk sini je. Kalau punggah masuk dalam kubur pun tak boleh. Tak celui. Orang tak bagi. Ini nak bawa masuk dalam kubur tu, hak cantik tu. Sebagai bekal kita. Jadi itulah masyarakat. Sebab tak mengaji, dia jadi macam tu lah. Tuan-tuan. Kalau dia mengaji, dia tak jadi macam tu. Sebab fikiran dia sempit. Dia nampak hanya dunia, dia tak nampak akhirat. Yang Tuhan suruh buat cantik-cantik tu, Tuhan nak bagi pahala untuk persediaan kita masuk ke surga Allah. Di akhirat besok. Bukan suruh buat cantik-cantik tu sebenarnya kosong. Tuhan nak bagi pahala. Itu maha pemurahnya Allah, rahmatnya Allah bagi kat kita. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Itu yang rahmat tu. Ni jadi bala pula. Utang ribu-ribu nak buat rumah tak siap juga. Boleh buat sekeratnya. Lepas tu mula tipu sana, tipu sini sebagainya lagi. Pasal apa? Pasal nak bagi cantik, nak indahnya dunia. Sedangkan kita tak fikir pasal akhirat. Kalau kita buka buku-buku kebanyakan menceritakan orang-orang yang hebat di zaman Nabi, mereka tak ada fikir dunia, fikir akhirat. Itu yang kata zuhud tu. Bukan zuhud tu makna dia pakai buruk, tapi mereka pemikiran mereka. Salman Al-Farisi, orang kaya, keturunan Raja Parsi. Tapi adakah dia pilih untuk duduk dalam istana? Dia tak pilih untuk duduk di istana. Tapi dia pilih untuk duduk bersama Nabi. Kenapa nak susah sangat? Kenapa nak payah sangat? Cukuplah. Boleh amal ibadat sudah. Pergi dengar Nabi, baca kitab, balik duduk rumah. Tidak, mereka nak jadi pengikut Nabi. Macam mana Nabi buat macam tu, mereka nak ikut. Sehingga akhirnya mereka adalah sahabat-sahabat besar yang dijanji surga oleh Allah, Nabi dan Allah SWT. Kita tak ada siapa nak janji dengan kita. Nak pilot Quran pun tak mau dah. Pasal apa? Pasal Allah biar kita kat tu cukup. Tak cukup. Apa kita nak bawa pilang kubur nanti? Sedangkan Quran ini ya'ti yaumil qiyamati syafi'an. Mai bagi syafaat dekat kita di akhirat besok. Besarnya pahala Quran tu. Jadi kita tak nampak tu, kita nampak hal lain. Itu pemikiran kita yang memang dirosakkan oleh, inilah kata racun-racun Yahudi yang selalu main dekat kita. Hak yang baik dia nampakkan tak elok. Yang elok dia nampakkan macam tu. Yang tak elok tu yang kita ambil tu. Supaya kita sungguh-sungguh kerja untuk dunia, akhirat kita tak fikir. Jadi kita hak akhirat pun kita nak, dunia kita nak. Wa bataghi fima atakallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Jadi cari apa yang Allah Taala bagi untuk akhirat dan kita tak tinggal dunia. Mana dunia akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Itu kita. Jadi Quran ni kena baca bagi elok. Baca bagi fasih. Bukan baca cincai-cincai. Ulun kerja daripada pagi sampai petang nak pergi naik pangkat sebab nak duit banyak. Tapi tak mau pula baca Quran pasal tak nampak. Tuhan nak bagi banyak ni pahala dekat kita tapi kita tak mau. Itu jahilnya kita. Jahilnya umat Islam. Dahsyat dahsyat. Tu bila Tuan Haji tanya macam tu, saya nak buat macam tu. Jadi sebab kita nampak hak dunia, kita tak nampak hak akhirat. Sedangkan itu adalah rahmat Allah. Pahala itu adalah rahmat Allah. 1 huruf 10. Kena berbetulan sampai 700. Kalau kena
malam Lailatul Qadar. Pasal apa Tuhan bagi sampai 700? Nak gandakan pahala tu untuk kita di akhirat kita dapat hasanah fil akhirah. Hasanah fid dunia wa hasanah fil akhirah. Yang kedua dah lupa dah banyak sangat tadi. Yang kedua tadi tu Haji. Pasal berjanji dengan marhaban ni. Berjanji dengan marhaban. Saya nak abang kata nak cari di mana macam mana nak patah balik. Memang dah ramai guru kita dah meninggal. Kalau di Pulau Pinang tu saya boleh sebut dulu nama apa? Yang orang lama dia tu Haji apa yang pandai nasyid tu. Haji Allahu Akbar yang kurus tu. Allahu Akbar, meninggal lama dah. Dia pandai nasyid. Haji tu. Saya dulu nak pergi ambil dekat dia beberapa lagu tu, tapi tak ada, meninggal dah. Habis, memang dia seorang pakar lagu. Pernah saya jumpa dalam kursus dengan dia, tapi tak ingat dah nama. Allahu Akbar. Tak ingat nama dia. Kawan Khalid Hasan. Bukan Syuaib, Ustaz Syuaib tu kemudian orang lama lagi yang janggut putih. Kurus dulu ni. Allahu Akbar. Dia pakai sound dah dekat telinga dia sebab tak apa dengar. Tak ingat. Satu Ustaz. Anda pun tak ingat, yang kena ingat saya Syuaib. Saya Syuaib dia bukan bagian tu. Ustaz Syuaib baru, Ustaz Syuaib sama orang saya dah. Ustaz Syuaib dah. Lama lagi lama. Ustaz Saleh dia tak ada nasyid kan Ustaz Saleh? Tak ada. Ustaz Allahu Akbar. Abang nak pergi rumah dengan Syailan. Jamaluddin Amini kan? Ustaz Jamaluddin Amini kot. Dia dengar lah, kami tak ada lah tu. Jamaluddin Amini dia Ustaz Jamaluddin Amini ni bukan kita zaman kita, tapi sebab antara tak terlibat dengan lagu tak apa ni lah. Saya tahulah sebab saya pernah dia bersembang dengan dia dalam satu majlis. Waktu tu saya peserta. Dia buat peserta sebagai jurulatih peserta Pulau Pinang JP. Waktu tu dia pakai sound dan dia dengar dia memang hebat. Dari segi lagu memang hebat. Jamaluddin Amini. Dia ada satu persembahan antarabangsa dulu, dia pernah berduet dengan beberapa orang qari-qari tempatan untuk nasyid lama ni. Jadi hebat, memang dia hebat. Jadi itu antara lain orang yang hebat di Pulau Pinang lah. Sekarang ni saya tak tahu siapa dia di Pulau Pinang. Di Kedah masih ada lagi 2-3 orang, tapi kebanyakan kita nak pergi, dia pun dah tua, sibuk. Kita lagi sibuk lah ni, tak ada. Tak sempat. Jadi kena cari dah. Tuan Haji Bukhari nak kembalikan tu payah dah. Ada seorang lagi anak murid depan Ustaz Hasan. Ustaz Hasan yang di apa? Di apa? Ustaz Hasan apa? Dia antara lain orang yang lebih banyak lah tu. Zanji apa semua. Pasal nak Ustaz Hasan? Bayar saya Pulau Pinang. Dia duk ikut sekali tu kelas Taranum apa semua tu. Dia peserta Pulau Pinang, tapi tak pernah dapat dekat daerah dia. Pandai tu dia memang ambil banyak apa lagu-lagu Berzani dan juga ni apa marhaban. Dia kata nak Tuan Haji nak pergi tanya Majlis Agama Pulau Pinang apa kenal. Sebab saya jumpa dengan reporter lepas sebut Ustaz Hasan, Kosani sebagainya. Jadi nak cari guru memang susah. Di Kedah pun susah dah. Tak ramai. Sebab dia budaya tu dah hilang di Rumah Kenuri, tak ada di majlis-majlis tertentu pun tak ada. Sambut Ma'ai Hijrah pun tak buat. Maulid Rasul pun tak ada. Tambah lagi 2 tahun ni dah PKP ni. Apa pun tak buat, langsung tak ada. Orang semakin hilang, semakin mati. Mati yang tu mati ni. Mati sekali dengan kita lah. Ya, 2 soalan Ustaz Haji Bukhari. Mohon maaf tu saja. Jazakallah Ustaz, dia punya analogi tadi yang mula-mula tu memang hebat. Okay, bagus. Ilmu sangat tinggi. Terima kasih Tuan Haji Bukhari dan Ustaz yang telah memberikan jawapan kepada soalan yang ditanyakan. Jadi sekarang ni saya rasa masa kita dah terlajak lebih dah. Kita dalam 10.30 ni, dekat 11 dah ni. Alhamdulillah kerana Ustaz sudi berkongsi dengan kita sampai ke saat ini.
semangat dengan analogi yang disebutkan daripada tadi Ibrah ayat 53 tadi dan seterusnya, dan kepada jawapan-jawapan yang diberikan banyak daripada analogi. Inilah rupa cara pendekatan yang ditengahkan oleh pencara kita memang ilmu dari segi beranalogi supaya kita berfikir, insyaAllah untuk memberikan kita berfikir. Jadi tuan-tuan dan puan, untuk malam esok kita punya tetamu seperti mana pengurusi kami sebutkan tadi adalah Ustaz Haji Muhammad Alauddin Cik Lah akan bersama dengan kita. Tadi ada di dalam di sini masih ada lagi, insyaAllah akan bersama kita pada malam esok. Jadi harus kepada tuan-tuan terus istiqamah menyertai program ni, insyaAllah tamu-tamu kita yang terbaik yang kita jemput, insyaAllah. Jadi untuk pengakhiran pada malam ni, saya dengan rendah diri memohon kepada Ustaz untuk menutup majlis ni dengan bacakan doa untuk kami aminkan. Doa untuk kesihatan, untuk kesihatan, untuk keselamatan dan juga kesejahteraan kita semua. Jadi mohon kepada Ustaz untuk membacakan doa untuk kita aminkan bersama. Silakan Ustaz. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darkis syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatik kama nawwartal arda bi nuri syamsika abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. La ilaha ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma yassir lana umurana ma'ar rahati li qulubina wa abdanina والسلامة والعافية في ديننا ودنيانا. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون سليم والحمد لله رب العالمين. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah tuan-tuan, program kita pada malam ni dapat disempurnakan dengan jayanya. Jadi sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada Ustaz yang sudi memberi masa kepada kita dan terusnya menjadi guru kita pada malam ni, dan juga kepada tuan-tuan dan puan sekalian yang terus istiqamah mengikuti program ni. Pesan saya sekali lagi supaya terus mengikuti program ni untuk malam-malam seterusnya di mana yang kita cita-citakan ataupun beriltizam untuk setiap hari membaca surah Al-Quran bersama guru ataupun ustaz yang kita jemput sehinggalah khatam Al-Quran pada siri yang ke-302 nanti, insyaAllah. Jadi lama lagi program ni akan berlangsung. Jadi kita jumpa lagi terusnya untuk malam besok, dan sekarang ni tepat pukul 11 kita berhenti. Ini panjang cerita kita. Jadi terima kasih lagi kepada Ustaz. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi malam esok semua. Terima kasih semua. Terima kasih Ustaz Man. Terima kasih. Ya, jumpa lagi. Bukan senang nak jumpa bila Ustaz, kena bila Ustaz pula. Meh. Mari bawa balik Ustaz. Ya.